Assalamualaikum guys, rakan-rakan di Muka Buku pada petang ni ya. Apa khabar semua? Selamat menjalankan ibadah puasa. Kita hampir berada di penghujung bulan Ramadan ya. Diam tak diam ya. Kita telah pun berada hampir di penghujung Ramadan pada tahun 2021 sebenarnya COVID-19. Okey guys, kita buat live sikit lah ya. Cara-cara kita nak buat adunan kuih loyang ya, yang dapat saya kongsikan bersama-sama rakan di Muka Buku pada petang ini. Okey, sebenarnya adunan yang asal ni saya telah pun dapat daripada kami Baskers and Friends yang berada di Betam, Pulau Pinang. Saudara Amy banyak berkongsi ilmu dengan peloyang-peloyang di seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Indonesia ya. Jadi saya tunjukkanlah sedikit cara-cara kita nak buat adunan kuih goyang pada hari ini. Jadi saya menggunakan 2 biji telur yang bersaiz, saya ingat grade A lah. Grade A ni kita gunakan 2 biji 2 biji. Dan kita ada gula. Gula saya gunakan skop ni sebanyak 2 skop. Gula tu mengikut cita rasa masing-masing lah. Bagi saya menggunakan 2 skop gula ni sudah cukup ya. Kerana kuih goyang ni kalau manis sangat pun tak sedap. Nanti kita makan rasa lugu. Saya menggunakan 2 skop ni gula. Jadi saya ambil 2 skop. Okey, 2 skop gula. Jangan gundah gulanya di malam hari. Rehat dan relax bersama Falik di Sinar bermula jam Gula. 8 malam. Lagu-lagu Lepas tu kita kacau gula dengan telur ni sampai sebati agak-agak berkala kuning keputihan ya. Kita kacau sampai rata, agak-agak kala telur dengan gula tu agak-agak kuning keputihan ya. Kita kacau, kita adun dia dulu. Okey. Kita kongsi sama-sama guys, rakan-rakan di Muka Buku. Saya pun tak pernah lah. Ada jugalah saya buat, selalunya orang rumah saya yang buat, tapi saya dah belajar pada dia, saya pun dah tahu dah buat adunan dia macam mana. Tapi kalau mengikut yang saya dapat pada kami Baskers tu, kita menggunakan 2 biji telur. Kalau anda menggunakan telur grade C, dia kena lebih lah telur tu, mungkin dalam 6 biji. Tapi saya menggunakan grade A, telur grade A. Jadi kita gunakan 2 biji telur. Jadi kita kacau dulu adunan ni, telur dengan gula. Satu adunan ni sebanyak setengah kilo tepung beras. Jadi kita kacau dululah telur dengan gula ni, 2 biji telur dan 2 skop gula, skop yang saya tunjuk tadi. Jadi gula ni mengikut cita rasa masing-masing lah, nak banyak mana gula, tahap kemanisan yang anda mahu ya. Jadi kita kacau telur dengan gula ni agak-agak kuning keputihan dulu. Jadi kalau ikut kami Baskers, kita menggunakan telur, gula, air kapur dan juga secubit garam. Tapi saya boleh adunan ni mengikut orang rumah saya ada tambah tepung jagung sikit dan juga tepung gandum. Itu tepung jagung dan tepung gandum itu terpulang pada tuan-puan lah untuk menggunakan atau tidak. Kalau tak guna pun tak apa, guna pun boleh ya. Tapi ini mengikut adunan orang rumah saya. Tapi asasnya saya ambil pada kami Baskers and Friends ya, iaitu saudara Amy. Dia ada menyediakan cara-cara adunan dia di page Facebook beliau lah. Jadi boleh dapat dalam dia punya Muka Buku lah ya, cara-cara adunan dia. Petro ada tawaran hebat dengan harga serendah RM2,000 untuk badal haji dan RM500 untuk Jadi air menggunakan sebanyak 400 ml. Santan menggunakan, kalau ikut menu yang dibagi oleh kami Baskers, sebanyak 250 ml. Jadi kita kacau dulu adunan ni. Telur ni agak-agak kuning keputihan. Rambut asyik gugur je. Era Fazira kata, juga dia Fazla, rambut dia dah tak gugur. Jadi lupa dia cantik. Hai, saya Era Fazira. Jika rambut anda setiap hari semakin panjang gugur, cepatlah gunakan produk Fazla sekarang. Dengan shampoo, serum, tonik dan profil
Ataupun boleh menggunakan santan sebanyak 200 ml, itu kotak kecil lah. Tapi biasanya jenama santan saya menggunakan santan kampung. Dia bukan kampung, dia KAMPON. Saya menggunakan santan tu dan juga tepung beras cap 3 gajah. Tepung beras ni dia ada macam-macam brand. Gajah tu pun ada banyak brand. Ada 1 gajah, 2 gajah, 3 gajah. Saya menggunakan ni, santan ni. Jenama ini ataupun kara pun okey. Ini kotak kecil sebanyak 200 ml pun dah cukup. Itu santan dia lah. Tepung gajah saya menggunakan ini, tepung beras ni saya menggunakan jenama ni 3 brand ni, 3 gajah ni jenama ini. Jenama ini sangat okey lah, adunan pun cantik. Jadi saya menggunakan tepung gajah ni, 3 gajah. 3 gajah ni dia ada macam-macam, ada 1 gajah, 2 gajah je, 2 anak gajah, 3 anak gajah, 1 gajah. Saya menggunakan brand 3 gajah tepung beras dia. Tepung beras dia kita menggunakan 3 gajah. Jadi kita kacau dulu adunan ni, telur dengan gula ni. Okey. Dan selepas itu kita ada kapur sirih gunakan kapur sirih, jangan gunakan kapur bancu simen tu. Jadi kita gunakan kapur untuk makan sirih ni lah. Kita dah bancuh kapur ni dalam satu bekas. Jadi senang bila kita nak guna, kita kacau-kacau dulu bagi dia sebati. Nanti saya akan tunjuklah banyak mana kapur yang nak digunakan. Ini kapur makan sirih ya puan-puan. Kapur makan sirih. Ini dia. Jadi di sini kalau ikut adunan saya ni, saya menggunakan sedikit tepung gandum. Mana pula dia tu? Okey. Okey, tepung gandum saya menggunakan sukatan sebanyak ini. Tapi tepung gandum ni terpulang pada tuan-puan lah nak guna ke tidak. Nak guna pun okey, tak guna pun okey. Tapi saya gunakanlah tepung gandum. Okey, tepung gandum settle. Ini tepung jagung. Tepung gandum dan tepung jagung ni sebenarnya tak guna pun boleh, nak guna pun boleh. Tapi saya menggunakanlah, saya dah biasa kan. Saya menggunakan tepung gandum dan juga tepung jagung. Ikut adunan di orang rumah saya. Ni tepung jagung sebanyak ni. Ni skop dia. Dia tak banyak, sikit je. Kita masukkan. Tepung jagung dan tepung gandum ni terpulang pada tuan-puan lah nak guna ke tidak. Lepas tu kita kacau balik. Kacau sampai rata tepung gandum dan tepung jagung tadi nak guna pun boleh, tak guna pun boleh. Ini terpulang pada masing-masing lah. Tapi adunan saya menggunakan tepung jagung dan juga tepung gandum. Tapi tak banyak lah, sikit je, satu skop je. Kita dah ada sukatan dia. Kita kacau sampai sebati. Kita ambil secubit garam lah. Garam ni tak perlu banyak, buat syarat je. Secubit je. Kita masukkan. Okey, sudah cukup. Garam ni sikit je, buat syarat je. Kata orang tu buat syarat je. Kita kacau sampai sebati. Kita kacau sampai sebati adunan ni. Mula-mula kita masukkan telur 2 biji. Lepas tu kita masukkan gula 2 skop. Yang pada awalnya yang saya guna tadi, skop tu yang saya tunjuk tu. Kita kacau sampai sebati. Nampak color dia dah kuning keputihan. Lebih 360 kenderaan yang cuba memasuki Kelantan di 3 sekatan jalan raya. Jalan-jalan pula saya punya bekas adunan ni kan. Yalah, satu tangan nak pegang handphone, satu tangan nak kacau kan. Saya tak ada stand, tapi saja je lah nak tunjuk dekat rakan-rakan di muka buku ni macam mana nak buat adunan kuih goyang kan. Jadi kita kacau sampai rata. Memastikan hanya mereka yang mempunyai surat kebenaran sah dibenarkan masuk.
Hampir 10 juta individu sudah mendaftar untuk mendapatkan Ma, tolong, Ma. COVID-19. Masukkan tepung dengan air semua. Kita kacau ya, kita kacau. Pada masa sama, lebih 1.78 Masukkan tepung. juta dos Air. vaksin sudah diberikan. Saya meminta bantuan orang rumah saya untuk masukkan tepung dan juga santan dan juga air. Kadar keboleh jangkitan COVID-19 di hampir Air kita gunakan sukatan ni lah. Saya dah tanda tu sebanyak berapa ml? antara 1.12 hingga 1.27. Yang bawah, yang bawah. Pulau Pinang benarkan Dalam 600 ml lah. Dekat Tupperware ni ada tulisan ni tapi tak nampak tu. Kita tandakan dengan marker pen. Jadi senang sukatan air tu banyak mana kita nak guna kan. Pos Malaysia Kelantan telah mengendalikan lebih 4,000 keping. Jadi kita dah masukkan tepung beras sebanyak setengah kilo. Jenama cap belum 3 gajah. Okey, kita masukkan kapur sebanyak 1 sudu. Air kapur ya, air kapur. Kapur yang untuk makan sirih ya. Kapur yang untuk makan sirih. Jangan guna kapur tulis ke kapur bancur simen, jangan. Kita gunakan kapur yang untuk makan sirih. Jadi kita akan tunggulah. Last sekali kita masukkan santan dan juga air mengikut sukatan yang telah kita tetapkan. Jadi kita akan kacau. Okey, tunggu sebentar. Okey, kita masukkan santan ya. Santan sebanyak 1 kotak 200 ml. Jenama kampung. Tu dia santan dia. Tu santan. Okey, nanti kita akan kacau. Kita akan kacau. Beliau tetap berkeyakinan dengan kemampuan kita tuanglah sikit air dalam kotak tu kan untuk ada baki-baki santan tu. Sayang, santan mahal. Okey, kita dah masukkan semua. Jadi kita akan kacau sampai sebati ya. Jadi adunan kita ni kata orang tu dah hampir komplit lah. Cuma kita nak kacau dia bagi sebati. Jadi saya terpaksa berdiri. Kacau. Kita kacau sampai rata. Dengarkan musik-musik si Jentaka dan si Jelita dalam Dua Sida bersama Hefni dan Elizad yang dijanakan oleh BDNK. Datuk Dr. Nazrihan. Dapatkan 5 video dan 2 e-book eksklusif BDNK yang bernilai RM500 ini secara percuma. Layari www.bbnkclassroom.com sekarang. Tawaran terhad. Kita kacau sampai sebati, sampai rata. Okay, kita kemaskan dulu meja kita ni bertabur-tabur lah tepung. Kita kemaskan dulu, kasih bersih semua. Okey, sekarang kita kacau adunan kita ni. Kita kacau sampai sebati. Final yang kita adun ni kena lama sikit lah kita mengacau bagi tepung beras tu sebati. Okey, Ibu Ayah. Assalamualaikum. Rakan-rakan di Buka Buku pada petang ni. Apa khabar anda semua? Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ni. Okey, diam tak diam, pejam telik. Kita telah pun berada di penghujung bulan Ramadan. Tak lama lagi, tinggal beberapa hari saja lagi. Kita akan menyambut hari raya sempena COVID-19. Kita beraya di dalam rumah kita. Kita posing-posing sajalah di dalam rumah kita dengan baju raya. Baju raya COVID-19 2021. Lama juga saya tak buat live.
Minyak rabuk kuih goyang ni nak buat live pun tak ada masa. Nak siapkan order kawan-kawan, ejen-ejen. Tapi alhamdulillah lah, ejen-ejen kalau ikutkan dah settle, tinggal mana yang kawan-kawan ada order sikit-sikit lagi ni. Jadi kita nak siapkan kalau boleh sampai hari Selasa, iaitu besok lah. Besok final dia lah. Jadi dah ada balance dalam 2, 3, 4 hari ni. Kita nak siapkan, nak beli bahan-bahan untuk kita masak pada hari raya nanti. Jadi kita kacau lagi adunan ni sampai rata. Biar lama sikit pun tak apa, baru adunan kita tu cantik kan. Jadi final dia setelah siap, kita kena tapis. Kita kena tapis dia. Masuk dalam satu bekas lain, kita kena tapis dia. Nampaknya dah okey lah. Dah okey. Jadi kita kena tapis. Kita tapis. Selepas kita buat dah siap semua, kita tapis. Gini. Kita tapis dia. Dua sinar dicanangkan oleh TDNK, Datuk Dr. Nazrihan. Dapatkan 5 video dan 2 e-book eksklusif TDNK yang bernilai RM500 ini secara percuma. Nampak tu dia ada ketul-ketul lagi kan. Tu kita kena tapis. Tawaran terhad. Jad, ada berita hari ni Jad, nak dikongsikan? Okey, nampaknya ada dah kita dah siap. Nak kongsikan Dah siap. sinarin kita. Okey. Ini dah boleh masak kata orang tu kan. Ini satu adunan setengah kilo. Setengah kilo. Asal Rabu, insya-Allah lah, Betul insya-Allah. ke? Hari Rabu lah raya. Hari Rabu ke hari Khamis? Hari Khamis. Hari Khamis eh? Awak ni suka nak amal sehari kan? Okey. Ini saya dapatkan ni, kita bacakan sama-sama ya. Cuaca diramal mendung, hujan pada hari Okey, raya. adunan kita dah siap. Di sini ada satu adunan, di atas ada tu ada satu adunan setengah kilo. Ini kita buat lagi setengah kilo. Ini adunan yang dah keempat. Dah keempat hari ni tuan-tuan. Minggu ini. Ketua pengarahnya Jailan Simon berkata Kacau lagi. Lagi dia rata betul-betul rata. Jadi baru kuih kita cantik. Jadi secara Okey, dah siap. Kita tutup. Nanti takut lalat. Hingga pada raya Takut lalat. ketiga pula kan. Jadi umat Islam dijangka menyambut hari raya Aidilfitri pada 13 Mei. Betul. Jadi tuan-puan, kita menggunakan tepung beras. Ini dia nama 3 gajah. Tepung beras ni dia ada macam-macam. Ada 1 anak gajah, ada 2 anak gajah, ada 3 anak gajah. Jadi kita menggunakan tepung beras 3 gajah dan juga santan di nama ini. Dia nama ni ya. Santan kelapa asli. Kampung. Kampung bukan kampung, dia kampung. Ataupun santan jenama kara pun boleh. Dan juga telur. Telur ni 2 biji. Jadi adunan untuk buat kuih loyang, telur 2 biji. Kalau saya menggunakan gula sebanyak 2 skop ni. Gula 2 skop. Dan juga sedikit garam. Ni garam. Sedikit garam. Dan juga kapur. Air kapur yang untuk kapur makan sirih. Ni kita dah bancuh. Itu asas dia lah. Telur 2 biji, gula mengikut kita rasa tuan-puan. Saya menggunakan ni gula ya. Mula-mula kita masukkan telur 2 biji, lepas tu gula. Gula ikut kita rasa kita lah nak banyak mana. Lepas tu kita garam ya. Kita dah masukkan telur 2 biji, kita masukkan gula, kita kacau sampai rata, sampai berubah color agak-agak kuning keputihan. Baru kita masukkan tepung beras dan juga air. Air sebanyak saya gunakan ni tak tahu berapa ml ya. Sebanyak 600 ml ya. Nampak dekat tapu ni ada tulis tapi tak nampak. Saya gunakan 600 ml air. Lepas tu bila dah masuk tepung, kita masukkan kapur sebanyak ni, satu sukatan dia, satu sudu ni. Ni satu sudu ni air kapur. Lepas tu kita masukkan santan dah ni, kotak kecil ni sebanyak 200 ml. Ni ya. Jadi tepung gandum ni kita nak guna pun boleh, tak guna pun boleh. Saya gunakan tepung gandum. Ni sukatan tepung gandum dan juga tepung jagung. Ni tepung jagung. Tapi tepung jagung dengan tepung gandum ni terpulang pada kita lah, nak guna ke tak guna boleh. Tapi asasnya telur 2 biji, gula, tepung beras, santan, sedikit garam
dan juga air kapur. Air kapur makan sirih. Itu sajalah bahan-bahan untuk kita buat adunan kuih loyang. Tapi saya tambah, saya punya adunan saya tambah tepung gandum dan juga tepung jagung. Boleh kalau nak tambah. Itu mengikut pada diri masing-masing lah, cara masing-masing ya. Jadi itu sajalah yang dapat saya tunjukkan, kita kongsikan bersama-sama adunan kuih loyang kita. Cara kita nak masak kuih loyang pun saya dah buat itu hari, ada dalam Facebook saya, Kemis Nomah ya. Jadi itu sajalah yang dapat saya sampaikan untuk tatapan rakan-rakan di muka buku, ilmu yang kita kongsikan sama-sama, cara membuat adunan kuih loyang. Jadi terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan di muka buku, selamat berpuasa dan juga selamat hari raya diucapkan. Maaf zahir dan batin jika ada salah dan silap saya sepanjang saya buat live di muka buku selama hari ini kan. Jadi pada bulan ni, pada tahun ini tak dapat saya nak buat live. Jadi saya sibuk buat kuih goyang, jadi tak dapat nak buat live. Tahun lepas bulan puasa saya banyak buat live jadi tahun ni tak dapat pasal kita dah buat kuih goyang, memang tak ada masa. Start menggoyang kadang sampai lepas buka puasa pun ada lagi menggoyang. Jadi terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan di muka buku pada petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.